Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buka majlis dengan memohon kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama lagi, alhamdulillah, dalam siri tadabbur surah Al-Munafiqun. Dan alhamdulillah pagi ini kita telah sampai kepada siri yang keempat, dan kita akan mula untuk membicarakan ayat-ayat daripada surah Al-Munafiqun. Di sedikit makna pengulangan semula, pada minggu yang lalu telah kita mendengar berkaitan dengan asbabun nuzul surah Al-Munafiqun ini daripada hadis Zaid bin Arqam selepas daripada peristiwa peperangan Al-Muraisi' ataupun peperangan yang kita sebut peperangan Bani Mustaliq. Ya, ini ketika mana ada sedikit pergaduhan di satu telaga ketika mana mereka berkumpul sebelum mereka bertolak. Mereka ini merujuk kepada pasukan tentera muslimin bertolak balik ke Madinah. Mereka berhenti di satu telaga dan kemudiannya ada pergaduhan yang mana menimbulkan semangat perkumpulan, bukan perkauman, perkumpulan, ini di antara muhajirin dan juga ansar, yang menyebabkan Rasulullah SAW menegah hal tersebut. Dan apabila sampai kepada pengetahuan Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia menolak ataupun dia rasa tercabar dan dia melihat ini adalah peluang untuk dia mengapi-apikan kaumnya agar menolak para sahabat dan juga Nabi SAW daripada kalangan muhajirin. Hingga kan dia mengatakan, bila sampai ke Madinah, kalau kita sampai ke Madinah nanti, dan kita akan keluarkan, kita sebagai orang yang mulia ini akan mengeluarkan mereka-mereka yang hina. Jadi hal itu sampai kepada pengetahuan salah seorang daripada klan kumpulan Abdullah bin Ubay bin Salul daripada Khazraj, iaitu Zaid bin Arqam, dan beliau mengadu pada Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah panggil Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang kepada Rasulullah. Ini kita sebut nanti dalam ayat yang pertama, bila Rasulullah panggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kita mungkin gambarkan bila ada orang buat salah, kan? Ada orang buat salah dan dia tahu ada kemungkinan orang yang panggil dia tu tahu. Contohlah kata anak kita buat salah dengan kita, kan? Jadi bila kita panggil dia, dia mungkin ada rasa sesuatu. Bahkan kalau kita bertanya pula kepada dia, mungkin anak itu dia akan rasa, bagaimana dia tahu ni? Dan ataupun ketika mana kita panggil dia pun, maknanya dia dah cuba untuk mengelak diri daripada datang kepada kita kerana mungkin dia tahu dia bersalah, kan? Tapi berbeza dengan orang munafik, kan? Bila Rasulullah panggil mereka, mereka datang walaupun
Quran menyebutkan dengan menggunakan bahasa yang mereka seakan-akan sukar nak datang bertemu Rasulullah, tapi mereka datang. Kan? Ada sebabnya, nanti kita sebutkan. Maknanya mereka tak lari daripada Rasulullah lah. Kan? Bila Rasulullah panggil. Kan? Tapi dalam keadaan itu, ketika mana ditanya tentang apa yang disebutkan oleh Zaid bin Arqam tersebut, maka mereka menafikan. Maka kita sebut dah maknanya Zaid Arqam rasa sedih. Kemudian seterusnya selepas itu makna Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Munafiqun. Ini untuk melondehkan apa muslihat orang munafik ini, dalam masa yang sama memberikan kegembiraan kepada Zaid bin Arqam sebagai orang yang benar menyatakan keimanannya walaupun dia sebagai anak kecil. Ini dia tahu dari sudut kedudukan Rasulullah SAW yang mana tak layak untuk seseorang mengatakan kataan yang keji kepada Nabi SAW. Jadi ini satu perkara yang kita boleh ambil pengajaran dari sudut mendidik anak-anak untuk mencintai Rasulullah SAW. Dan ini kita merasai dari sudut keagungan baginda. Kita cerita tentang sirah dan bagaimana hari ini kemanisan iman dari sudut Islam yang kita dapati sebagai agama kita ini adalah daripada hasil titik peluh darah bahkan nyawa Nabi SAW dan juga para sahabat. Jadi mereka mempunyai kedudukan yang tinggi, khususnya Nabi kita SAW dalam kehidupan kita. Ini antara perkara yang penting yang kita boleh terapkan pada anak-anak kita. Dan ini yang berlaku kepada Zaid bin Arqam hingga dia mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kaum dia. Sedangkan Rasulullah baru beberapa tahun, 5-6 tahun di Madinah. Tetapi dia dah bersama kaum dia itu. Dah daripada kecil lagi. Hidup bersama kan. Tapi dia tahu dari sudut kedudukan Rasulullah SAW. Baik. Jadi insyaAllah kita mula untuk membicarakan ayat dalam surah Al-Munafiqun. Jadi macam saya sebutkan sebelum ni, ayat-ayat dalam surah Al-Munafiqun ini memang ayat-ayat yang Allah ceritakan semula dari sudut cerita dalam sabab nuzul. Ni mereka datang kepada Rasulullah SAW, apa yang mereka sebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan apa yang Zaid Arqam mengadu kepada Rasulullah SAW. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa engkau sebenar-benarnya Rasulullah dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya. Serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Idza ja'akal munafiqun. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan idza. Ini idza ja'aka, asasnya ia menunjukkan kepada sesuatu keadaan yang telah berlaku. Jadi dari sudut asbabun nuzul ini pun maknanya kita tahu bahawa Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul maknanya dia menafikan hal tersebut, dia baliklah. Kemudian barulah turun ayat Al-Quran. Maknanya ketika mana dia telah datang kepada Rasulullah, ini menyatakan pengakuannya, menyatakan penyaksiannya kepada Nabi SAW, tapi penyaksian itu adalah palsu. Namun idza jaa ataupun idza juga kadang-kadang dalam Al-Quran ia merujuk kepada sesuatu yang akan datang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bahkan dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullah,
Ulama ada khilaf dari sudut penurunan surah An-Nasr itu, sama ada sebelum daripada pembukaan kota Mekah ataupun sebelum pembukaan. Tunjukkan bahawa surah An-Nasr itu adalah bisyarah, iaitu adalah satu berita gembira bahawa kota Mekah akan terbuka. Ada yang menyatakan maknanya surah itu turun selepas daripada pembukaan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah menceritakan situasi tersebut dan apa yang perlu dilaksanakan selepas pembukaan kota Mekah, iaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. So ada khilaf. Maknanya idza jaa itu dia boleh membawa makna sesuatu yang telah pun datang ataupun sesuatu yang mungkin akan datang. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini idza ja'akal munafiqun, satu dari sudut asbabun nuzulnya kita mengetahui bahawa mereka telah pun datang kepada Rasulullah SAW. Tapi pada penggunaan bahasa idza ja' itu merujukkan bahawa mereka akan sering datang kepada Rasulullah SAW. Maknanya bila-bila Rasulullah SAW panggil mereka, mereka tak akan lari, mereka tak akan menjauh. Kan? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalau orang yang dia bersalah kan, dan dia tahu dia bersalah, ketika mana orang panggil dia untuk tanya soal siasat dia, dia mungkin akan lari. Disebabkan apa? Dia sebab rasa takut, apatah lagi nak berhadapan dengan Nabi SAW kan. Jadi sudah tentulah rasa takut itu ada kan, yang menerima wahyu. Tapi sebaliknya mereka datang bertemu dengan Nabi SAW. Sebab apa? Ini satu benda yang penting kita nak tengok, iaitu macam sebelum ni kita sebutkan bahawa orang munafik ni mereka nak jaga dari sudut image-nya bahawa mereka ni adalah orang yang dekat dengan Nabi SAW, seperti mana sahabat-sahabat yang lain bukanlah orang-orang yang menjauh daripada Rasulullah SAW. Jadi kita bayangkan kalau mereka menjauh daripada Rasulullah SAW, jadi orang dah tahu, mereka ni kenapa kan? Bila Rasulullah panggil tak datang kan? Rasulullah panggil maknanya jauh daripada Rasulullah kan? Tak duduk dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau mereka bergaul, mereka tahu mereka bergaul, satu pengaruh daripada Rasulullah SAW itu akan mereka rasa tempias pengaruh itu kan? Sebab orang munafik ni, khususnya Abdullah bin Ubay, dia adalah seorang yang menginginkan pengaruh yang kita sebutkan pada minggu lepas bahawa dia telah kehilangan pengaruh tersebut. Dia bukan lagi orang utama, bahkan bukan orang yang kedua, bukan orang yang ketiga, bukan orang yang keempat. Kan? Dia ibarat kedudukannya itu telah pun hilang serta-merta. Jadi dia nakkan rasa maknanya kehadiran dia itu disedari, menyebabkan bila Rasulullah panggil, walaupun Rasulullah panggil itu dengan tujuan untuk bertanyakan tentang apa yang dilakukan, tapi tak semua orang tahu dari sudut apa yang Rasulullah tanyakan kepada dia. Jadi yang nampak jelasnya bila panggil dia datang kepada Rasulullah, seolah-olah dia bersahabat baik dengan Rasulullah SAW. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ja'aka. Ini saya sebut ja'a ini merujuk kepada sesuatu yang datang daripada jauh ataupun datang dengan susah payah. Contoh macam idza jaa nasrullah. Ini sesuatu yang datang dengan susah payah, iaitu ketika mana bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan terbukanya kota Mekah. Kan? Maknanya selepas 21 tahun dakwah Nabi SAW, 13 tahun di Makkah, tak cukup lagi berhijrah ke Madinah, 8 tahun di Madinah, kemudian barulah terbukanya Makkah, dan Makkah berada di bawah pemerintahan umat Islam. Jadi susah payah, jauh ataupun panjang masanya. Ja'aka. Dalam surah Yasin Allah
Subhanahu wa ta'ala sebut waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya, ini datangnya seorang pemuda daripada hujung kampung, jauh perjalanannya. Jadi mereka ini datang kepada Nabi SAW, tetapi nak sebutkan kalau orang yang dia dah tahu bersalah, ya. Jadi bagaimana cara dia datang itu? Dia datang dalam keadaan berat, tapi disebabkan dia ada benda yang dia nakkan daripada perjumpaan dia dengan Rasulullah SAW tu, dia tetap datang walaupun dalam diri dia tu rasa benda itu adalah sukar. Ya. Jadi dia tetap datang. Idza ja'akal munafiq. Jadi mereka datang walaupun susah payahnya itu, bukan kerana mereka nak menyatakan, nak berdiri dengan kebenaran bahawa mereka itu benar mengimani, tetapi datang walaupun susah payah kerana nak berpura-pura di hadapan Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyingkap sikap mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi yang ni kita nampak, maaf saya bukan nak merujuk ataupun sebut kepada sesiapa, tapi sebagai contohlah sebahagiannya daripada kalangan ahli politik contoh. Kita tak kata mana-mana parti dan sebagainya munafik, tidak. Tapi nak sebutkan sebahagiannya yang mana di kawasan tempat dia berada ataupun tempat dia bertanding, waktu selain daripada pilihan raya kadang-kadang tak nampak muka, tapi bila dah dekat nak pilihan raya terpaksalah juga datang, sebab apa? Sebab nak bagi orang kenal, kan, nak bagi orang undi dan sebagainya. Bukanlah semua, tapi nak sebutkan sikap tu. Kita tidak menyalahkan kepada individu, tapi nak sebutkan sikap tersebut yang mungkin juga boleh berada pada diri kita. Jadi dalam hal-hal yang lain, dalam kerja kita contohnya dan sebagainya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang nafiqu, iaitu merujuk kepada satu kelompok yang ramai. Munafiqun, bukan munafiqu, bukan seorang, tapi kelompok yang ramai. Jadi Abdullah bin Ubay, dia yang maknanya menyebutkan ataupun daripada ucapan dia yang sebelum ini adalah asbabun nuzul. Tetapi walaupun dia seorang yang mengatakan tersebut, maknanya Allah revealkan bahawa di belakangnya ada orang yang menyokong. Ada orang yang turut bersama dengan Abdullah bin Ubay ini, setuju dengan apa yang dia berkatakan. Dan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam bentuk plural jamak ini untuk menyebutkan bahawa benda ni bukan berlaku pada seorang, berlaku pada ramai supaya semua orang berjaga-jaga. Semua orang maknanya mengambil pengajaran. Mungkin kalau disebutkan munafiq, orang akan tercari-cari, siapa dia ni, seorang ni siapa? Mungkin ada orang mungkin obvious, maknanya melihat, oh, Abdullah bin Ubay. Tapi Quran, cantiknya Quran sebut munafiqun kerana bukan sekadar seorang, satu pengaruh dia juga didokong oleh orang yang lain. Dalam masa yang sama, ia menjadi peringatan kepada semua. Tak kiralah kepada orang yang disebabkan turunnya ayat ini, tetapi kepada semua orang berhati-hati, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan munafik ini bukan seorang, bukan dua orang, tetapi di dalam satu kelompok yang mungkin kamu boleh termasuk dalam golongan munafik. Jadi kita tengok bagaimana mereka mampu untuk datang berhadapan dengan Rasulullah SAW dalam keadaan mereka bersalah. Ini kita tengok keadaan ini mungkin menggambarkan walaupun mereka bersalah, tapi mereka tak rasa bersalah dengan kesalahan tersebut. Ini satu benda yang kita tengok dalam hadis Nabi SAW sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Di Allah Nabi SAW mengatakan, siapa yang melihat kemungkaran maka cegah dengan tangan, kalau tak mampu dengan lisan, kalau tak mampu dengan hati. Dengan hati ini bermakna membenci kesalahan tersebut
Benci orang mengetahui kesalahan tersebut. Kalau orang tahu, maknanya dia nak cuba untuk menyembunyikan, cuba untuk maknanya memperbaiki hal tersebut, dan itu adalah selemah-lemah iman. Tapi kalau orang yang buat kesalahan, dia tak rasa bersalah dengan kesalahan yang dia buat. Apa bukti dia tak rasa bersalah? Kalau orang munafik ni, ketika ayat ini turun, mereka tidaklah maknanya menjadi orang yang beriman, kan? Abdullah bin Ubay bin Salul khususnya. Tetapi bahkan nanti disebutkan ayat kemudiannya, di offer kepada Allah bin Ubay untuk Rasulullah memohon ampun kepada dia, dia tak mau. Jadi yang menunjukkan bahawa bukan sekadar dia bersalah, tapi tidak rasa bersalah dengan kesalahan itu lebih buruk. Orang yang bersalah mungkin dia boleh bertaubat, tapi tak rasa bersalah dengan kesalahan. Bila Nabi SAW sebut selemah-lemah iman itu rasa benci, rasa bersalah dengan kesalahan yang dilakukan. Kita ada, maknanya kadang-kadang kelemahan iman kita, kita buat sesuatu maksiat ataupun dosa, kita benci benda itu, buktinya kita tak mahu orang tahu apa yang kita buat. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita buat dosa ataupun maksiat, kita tak rasa bersalah dengan kesalahan tersebut, itu menunjukkan bawah lagi daripada level iman, dan kita takut ia adalah level yang disebutkan kepada orang munafik. Masih ingat lagi saya sebutkan, di antara pada zaman Nabi SAW ini, khususnya sebelum perjanjian Hudaibiyah, dia hanya ada antara iman dan juga nifak. Jadi kalau selemah-lemah iman itu adalah benci dengan kesalahan, kalau tak rasa bersalah dengan kesalahan, maka dia jatuh kepada daerah nifak. Dan lebih takut, kita takut maknanya hari ini dari sudut bukan rasa tak bersalah, bangga pula dengan kesalahan dan juga dosa. Itu lebih buruk. Bangga dengan kesalahan, dosa, bahkan mempertahankan kesalahan dan juga dosa yang lain. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan. Baik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jadi mereka bila datang kepada Rasulullah SAW, mereka terus berkata dengan lisan mereka untuk menyatakan kami ini beriman. Zahirnya pada lisan mereka itu untuk menyatakan keimanan, dengan mereka menyebutkan nashhadu innaka la rasulullah. Kami menyaksikan dalam syahadah. Nashhadu ni maknanya kami bersyahadah. Kami menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, engkau adalah Rasulullah. Kami bersyahadah, nashhadu. Ataupun makna nashhadu di sini merujuk kepada kami bersumpah bahawa kami menyaksikan kamu adalah sebagai Rasulullah. Jadi kalau kita tengok kenapa ketika mana mereka datang kepada dalam ayat ni, maknanya asbabun nuzulnya kita tahu Abdullah bin Ubay lah, ketika mana dia datang kepada Rasulullah SAW, kenapa perlu dia sebutkan bahawa aku mengimani bersaksi engkau adalah Rasul? Kalau kita tengok, ada tak sahabat Nabi SAW yang datang kepada Nabi SAW selepas daripada mereka beriman lah, kan? Maknanya awal beriman, maknanya memanglah mereka bersyahadah di hadapan Nabi untuk menyatakan keislaman mereka. Tapi maknanya setelah lama mereka beriman, kita tak pernah dengar Abu Bakar datang kepada Rasulullah, asyhadu annaka la rasulullah, tiba-tiba datang, kan? Tak dengar daripada sahabat-sahabat yang lain menyebutkan hal yang demikian. Apabila datang bertemu dengan Nabi SAW, nak bersumpah bahawa engkau adalah Rasulullah. Dia sama macam apa yang saya sebutkan Abdullah bin Ubay ni dilakukan pada hari Jumaat tu. Yang mana ketika mana Nabi nak berkhutbah, dia bangun, dia nak sebutkan bahawa ini adalah Rasulullah, kamu kena dengar apa yang dia cakap. Tak ada sahabat pun buat macam tu. Sebab orang dah tahu dah bahawa Nabi SAW datang ke Madinah. Ini orang Madinah sendiri yang sambut Nabi SAW. Mereka dah tahu dia adalah Rasulullah SAW. Apa perlunya dia nyatakan bahawa di hadapan Rasulullah SAW bahawa dia bersyahadah, dia mengiktiraf Nabi SAW sebagai Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan
dengan penegasan qalu nashhadu innaka la rasulullah. Sesungguhnya engkau la rasulullah. Ada dua pula penegasan. Nashhadu tu penegasan juga, inna pun penegasan, lam tu ada juga penegasan. Maknanya tiga penegasan. Biasanya orang mendatangkan penegasan ini apabila ada yang mengingkari. Ini bila pihak satu lagi mengingkari apa yang kita sebut, maka di situ perlunya untuk kita datangkan penegasan untuk menyatakan apa yang kita tegaskan ini benar. Tapi kalau kita tengok, bila Rasulullah SAW mengingkari keimanan mereka secara jelas, kan? Jadi Nabi SAW tak pernah sebutkan secara jelas, tak pernah bagi tahu kepada sahabat, oh ini orang munafik ni, kan? Tak pernah, kan? Nabi tak kata, oh kamu ni bukan orang beriman. Bahkan Nabi panggil, bila dia menyebutkan bahawa dia tak kata benda tu, Nabi kata, okey, kan? Tak ada, okay, tak apa, tunggu je lah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala reveal. Maknanya Nabi tak juga maknanya mendustakan apa yang dia cakap, kan? Tapi sebab apa mereka perlu maknanya mendatangkan penegasan dalam ucapan mereka ketika mendatang bertemu dengan Rasulullah SAW? Kerana mereka tahu dalam diri mereka sendiri, mereka tahu bahawa, kan, mereka rasa Nabi tidak melihat mereka sebagai seorang mukmin, kan? Dan ianya mereka tahu dalaman, mereka tahu sendiri mana mereka ni berpura-pura, yang kita sebutkan sedar tadi. Sedar hari itu, kan, sedar bahawa mereka ni orang munafik. Jadi dia perlukan untuk menyatakan, walaupun Nabi SAW tak pernah mengingkari keislaman mereka, tetapi dia datang untuk maknanya menyebutkan dengan penegasan, menunjukkan dia rasa Nabi SAW mengingkari dari sudut keimanan dia. Dan benda tu memang dia sendiri yang rasa, dan hakikatnya pun memang dia tidak beriman. Diqalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Allah Subhanahu Wa Taala menambah, maknanya menyebutkan lagi penegasan. Sama, wallahu ya'lamu, penegasan, innaka la rasul, tiga juga penegasan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam surah Yasin, ketika mana tiga rasul didustakan oleh penduduk kota, kan, ashabul qaryah tu, mereka kata apa? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Rabbuna ya'lam, penegasan, inna, penegasan, la mursalun, penegasan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun mendatangkan penegasan. Kenapa Allah mendatangkan penegasan yang sama bilangannya dengan apa yang disebutkan oleh orang munafik tadi? Nak sebutkan syahadah ataupun penyaksian ataupun sumpah yang kamu lakukan itu, yang pertamanya Allah, wallahu ya'lam, Allah dah tahu. Maka Allah tak perlukan validasi daripada mereka untuk menambahkan kedudukan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW juga tak perlukan validasi daripada mereka bahawa Rasulullah SAW adalah Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi frasa ni, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut, maka nanti dia akan ada kekeliruan pada frasa yang seterusnya. Jadi frasa ini penting. Saya sebutkan nanti kenapa. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat ini dengan menyatakan bahawa wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan wallahu ya'lamu innal munafiqin, Allah mengetahui, sebagaimana Allah sebut wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan word yang sama apabila mereka datang berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka kata nashhadu innaka la rasuluh, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallahu yashhad. Yashhadu ni dia lebih tegas. Kenapa? Kalau tahu, sebab beza antara tahu dan juga saksi. Contoh, contoh kalau tuan-tuan tengok, tahu, ini botol air, kan, tuan-tuan tahu maknanya dalamnya adanya air, kan. Tapi tuan-tuan tengok tak bila ketika mana syarikat tu dia mengisi air ke dalam botol,
So penyaksian itu dia lebih daripada sekadar tahu, kemudian dia menyaksikan. Contoh, dia antara ilmu yakin dan juga ilmu yakin dan ainul yakin. Sebab penyaksian ni juga maknanya menunjukkan kepada dia melihat, dia mengakui sebenar-benarnya hal tersebut. Dia bukan sekadar tahu, tapi menyaksikan. Contoh, bila kita kata Kaabah berada di Mekah, itu ilmu yakin. Kita ilmu. Tapi bila kita saksikan sendiri itu di hadapan mata kita, maka dia berubah dari sudut keyakinan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallahu yashhadu. Allah bukan sekadar tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan. Tunjukkan kepada apa? Allah menyaksikan ketika mana Abdullah bin Ubay ini menyebutkan perkataan-perkataan buruk ketika mana selepas ketika mana disebutkan dalam cerita asbabun nuzul tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan. Dia berbohong, berdusta kepada Nabi SAW ketika mana dia mengaku pada Nabi. Dan saya sama Allah juga menyaksikan dari sudut apa yang sebenarnya yang disebutkan sebelum itu. Dengan penegasan mereka berdusta. Baik. Ini yang saya nak sebutkan. Kalau mereka berdusta, tadi mereka sebut apa? Kami menyaksikan bahawa kamu adalah Rasulullah. Kalau bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa mereka berdusta, ada kemungkinan orang boleh faham, Al-Quran kata mereka berdusta, tapi mereka kata mereka menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, kan? Jadi mungkin ada orang memahami takkan tak betul kot mereka ini menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah, sebab tak semua orang tahu dari sudut Abdullah bin Ubay itu adalah seorang munafik, kan? Pada zahirnya apa yang disebutkan itu benar. Apa yang disebutkan itu benar, iaitulah Nabi Muhammad adalah Rasulullah. So penafian lakadzibun, pendustaan ini dia bukan pada zahir apa yang mereka sebut innaka la rasulullah itu, tapi penafian ini, pendustaan mereka itu adalah berlaku dalam penyaksian. Faham? Dia beza di antara apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka saksikan. Yang ini mereka saksikan itu maknanya mereka nak menyatakan bahawa kami benar-benar beriman secara dalaman, kami pun kami menyaksikan hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak menafikan zahir yang mereka sebutkan innaka la rasulu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala menafikan, iaitu penyaksian mereka. Menafikan penyaksian mereka. Sebab itu saya sebutkan tadi frasa sebelum ini, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Itu penting. Sebab apa? Sebab mereka kata qalu nashhadu innaka la rasulullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui engkau adalah rasulnya. Yang ini nak menunjukkan bahawa frasa itu benar. Di penafian itu adalah kepada penyaksian yang mereka lakukan. Allah sebut sebelumnya, Allah tahu baginda adalah Rasul, untuk menyatakan yang didustakan itu adalah penyaksian mereka, kan apa yang mereka ucapkan bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi itu indahnya ayat Al-Quran. Ini bila adanya susunan perkataan di tengah-tengahnya itu untuk menafikan sebarang keraguan, la raiba fi. Ini kita faham tentang makna Quran la raib, ini sebarang keraguan, tak ada keraguan yang mungkin orang boleh tercetus daripada ayat Al-Quran, salah fahamnya, maka Al-Quran telah pun maknanya menghilangkan sebarang keraguan, kemungkinan keraguan. Baik. Dia Allah Subhanahu Wa Taala sebut lakadzibun. Ini dengan kata pembuat ataupun isim fa'il. Kadzib, fa'il. Ia ini menunjukkan kepada kelaziman dan ia merupakan darah daging mereka. Selalu saya contohkan isim fa'il ini, kata pembuat dengan kata kerja ni, bezanya, contoh kalau kita sebut bermain bola, dia akan berbeza dengan pemain.
Bermain bola mungkin bermaksud main petang-petang, jarang-jarang kan, kadang-kadang. Tapi pemain bola kan, hidup dia, bangun tidur kan, exercise dia semua itu adalah kerana bola lah kan, disebabkan dia praktis, berlatih. Jadi nak sebutkan kan, tunjukkan kepada pemain bola itu adalah kata pembuat yang tunjuk kepada kelaziman dan sesuatu yang telah menjadi darah daging mereka, iaitulah penipuan. Baik. Jadi kat sini kita nak melihat apa pengajaran. Ini yang pentingnya, kerana kita melihat ayat ini sebagai satu peristiwa sejarah, iaitu cerita, ada asbabun nuzulnya, ada latar belakangnya, ada watak yang mana di sebalik penyebutan nama munafik itu. Jadi kita nak melihat apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ini dalam kehidupan. Baik, yang pertama, kita tengok dalam ayat pertama ini, dalam ayat pertama sahaja Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi perkataan munafik ini sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala murka dengan sikap mereka. Nanti dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala selepas ni pun Allah sebut menggambarkan kemurkaan Allah, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Buruk sangat mereka apa yang mereka lakukan ini. Tapi nak sebut daripada ayat pertama lagi, contoh bila seseorang menyebutkan perkara yang buruk, sifat yang buruk kepada seseorang, diulang sifat buruk itu berkali-kali. Ini menunjukkan kepada kemarahan, menunjukkan kepada insaf dia kepada orang tersebut. Dan kita bayangkan Rasulullah SAW membaca surah ini pada hari Jumaat, sudah tentu ia mendatangkan rasa penghinaan kepada orang munafik ini ketika mana dibacakan pada hari Jumaat. Baik. Jadi pengajarannya, ini dalam kerja-kerja Islam, kita dah sebutkan bahawa fasa dari sudut sebelum daripada Hudaibiyah, ini tahun yang ke-6 Hijrah, adalah fasa struggle. Para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW berusaha dalam rangka untuk membebaskan Kaabah daripada cengkaman orang-orang musyrikin, supaya umat Islam dapat melaksanakan haji dengan tenang, dengan bebas. Jadi kita sebutkan fasa ini adalah fasa mereka melakukan sesuatu atas nama maknanya kerja-kerja Islam. Ini nak memartabatkan agama Islam dari sudut rukun yang kelima, iaitu haji, agar ia dapat dilaksanakan. Jadi kita ambil konteks itu dalam keadaan kita mungkin sebahagian daripada kita terlibat dalam kerja-kerja Islam. Maknakan dengan kerja-kerja Islam ini adalah kerja-kerja maknanya memartabatkan Islam lah. Ini dari sudut mengajar, dari sudut maknanya NGO kan, dalam NGO Palestin ke, apa juga kerja-kerja yang membantu ataupun membina umat Islam ini, termasuk dalam kerja-kerja Islam. Baik. Sama ada dari sudut individu ataupun berpasukan. Jadi jangan kita terlalu maknanya nak memikirkan dari sudut pengiktirafan. Kita nak selalu nak menonjolkan kebaikan yang dilaksanakan tanpa matlamat yang jelas, ataupun nak dilihat sebagai kekal relevan dalam area-area yang tertentu. Jadi macam orang munafik, dari sudut mereka nak menonjolkan kebaikan yang mereka lakukan, iaitu mereka bersama dengan Nabi. Dan kita pun nak dilihat kekal relevan. Contoh kita NGO dalam pendidikan, contoh. Jadi kita bersama dengan NGO dalam pendidikan tu untuk kita dilihat kekal relevan. Padahal mungkin kita tak buat kerja pun. Ataupun NGO kita tidak melaksanakan tanggungjawab dengan sepatutnya. Ataupun ada berlakunya penipuan dan sebagainya. Cuma kita menempel kepada NGO yang lain supaya nampak kita ini pun NGO yang sah, NGO yang maknanya ada buat kerja Islam, NGO yang
bebas daripada sebarang penipuan. Sedangkan di sana mungkin ada berlaku penipuan dan sebagainya. Saya contohkan saja. Jadi nak sebutkan benda itu adalah sesuatu benda yang berlaku. Kita tak kata semua NGO dan sebagainya, tidak. Saya sendiri pun ada terlibat dengan NGO. Jadi nak sebutkan bahawa bila kita berada dalam keadaan usaha untuk melaksanakan kerja-kerja Islam ni, perkara yang kita nak kena jaga adalah berlakunya nifak di dalam hal tersebut. Dari sudut memikirkan pengiktirafan ni, bukanlah kata tak boleh nak ada iktiraf. Tak boleh maknanya bila kita buat kerja tak boleh nak disebarkan, tidak, bukan maksudnya begitu. Pengiktirafan ni adalah kalau kita tak diiktiraf maka kita takkan buat benda tu. Ni kita tetap buat pengiktirafan itu datang bukan dengan bukan kerana kita menginginkan, tetapi dia datang kerana kita melaksanakan. Orang melihat kerja-kerja kita yang menyebabkan orang mengiktiraf hal tersebut. Boleh faham? Jadi dalam masa yang sama, jangan kita terlalu paranoid. Ini orang semua salah, kita saja yang betul. Malah kita beranggapan orang lain semua ni nak judge kita, nak kata buruk tentang kita. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni, nanti kita akan sebutkan juga pada ayat yang ketiga, maknanya bila disebutkan, jadi dia rasa orang semua nak judge dia. Sedangkan Rasulullah SAW datang pun maknanya bertanya kepada dia apa yang dia buat, dan benda tu sebenarnya benda yang betul yang dia buat, cuma dia tidak memperakuinya. Baik. Dan ada permasalahan kadang-kadang tidak memerlukan penjelasan lisan, sebagaimana tadi dia menyatakan bahawa dia bersyahadah di hadapan Nabi SAW, tapi sebaliknya dia diketahui dengan perbuatan ataupun natijah daripada perbuatan tersebut. Orang lihat melalui kerja-kerja yang kita buat, walaupun kadang-kadang kita tak perlu nak menjelaskan apa yang kita buat. Baik. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpahnya ataupun perakuannya tadi sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya daripada dibunuh ataupun dirampas. Ini dalam kurungan itu adalah tafsiran ringkas. Maknanya mereka menjadikan sumpah ataupun syahadah mereka tadi sebagai perisai dengan maksud orang tak boleh nak buat apa pada mereka. Bahkan kita pernah sebutkan bahawa Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Umar kan, kaifa ya Umar, bagaimana nak bunuh dia? Adakah nak bunuh dia, nanti orang akan mengatakan bahawa Muhammad bunuh sahabatnya sendiri kan? Maknanya dia menjadikan syahadah dia, kebersamaan dia dengan Nabi SAW itu sebagai perisai kan, agar dia dapat menyelamatkan diri dia, harta benda yang dia nakkan, materialistik, daripada dia dibunuh ataupun daripada harta-hartanya dirampas. Dia menjadi tawanan. Jadi lalu mereka menghalang fasaddu an sabilillah. Lalu maknanya mereka tidak mereka mungkin perasan, mungkin juga tidak perasan dari sudut perbuatan mereka itu sebenarnya menghalang diri mereka dan juga menghalang orang lain daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ittakhadhu aymanahum junnatan. Yang pertama, perkataan junnah ini merujuk pada huruf jim dan nun di dalam Al-Quran. Jim dan nun dalam bahasa Arab, bahkan dalam Quran pun. Dia bila disebutkan dalam bahasa Arab, dia merujukkan kepada sesuatu yang tersembunyi di sebalik sesuatu. Bila kita katakan jin, ini sesuatu yang kita tak nampak, tersembunyi. Ini di alam, di sebalik alam, yang alam jin lah. Bila kita sebutkan janin, iaitu seorang bayi yang berada di dalam rahim, yang tersembunyi di dalam alam rahim, di sebalik sesuatu. Bila kita sebutkan
uh, junnah, jannah, jin, janin, junun. Junun kan, junun ni maknanya gila. Junun, jadi gila ni maknanya apa yang ada dalam kepala dia tu, akal dia tu, benda yang tersembunyi sesuatu. Jannah, iaitu kelebihan, keindahan yang tersembunyi di sebalik maknanya alam syurga nanti. Maka junnah ni perisai. Macam dalam hadis Nabi SAW sebut, as-siyamul junnah. Puasa itu adalah perisai. Apa makna perisai di sini? Bukan perisai lawan perang tu, tapi perisai yang mana perisai yang tak nampak. Jadi puasa adalah perisai daripada syahwat. Jadi mereka menjadikan syahadah mereka itu, penyaksian mereka itu sebagai perisai. Jadi mereka menjadikan perisai, maknanya mereka menyembunyikan sesuatu di sebaliknya. Dia bukan nak memperkuatkan pertahanan orang Islam, nak kuatkan orang Islam, tidak. Tapi dia menggunakan syahadah itu untuk makna tutup. Sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan di sebaliknya itu, iaitulah kekufuran yang akan disebutkan pada ayat yang ketiga. Jadi disebutkan, bahkan di sini disebutkan aimanahum. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ittakhadhu aimanahum. Allah tak kata ittakhadhu syahadatuhum. Yang ini sebab tadi kan Allah sebut mereka syahadah, yashhadu. Tapi disebutkan sumpah di sini. Bukan sebab aiman ini adalah sumpah. Allah sebutkan sumpah di sini kerana dalam situasi yang lain, mereka banyak bersumpah, malah menjadi kebiasaan bagi mereka. Jadi orang Arab ni, dia lain dengan kita dari sudut bila mereka bersumpah tu memang itu adalah ultimate lah daripada nak menyatakan kebenaran sesuatu. Setengah orang Arab ni walaupun mungkin dia belum iman, dia tak berani kalau sumpah tu mana menunjukkan bahawa benda itu benda yang betul. Tetapi dia boleh bersumpah dalam masa yang sama dia melanggar sumpah tu, pada dia tak ada masalah pun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala reveal bukan sekadar pada waktu tu, kita sebutkan tadi dah, idza ja tadi, bukan pada waktu dia datang kepada Rasulullah SAW, tapi kerap kali berlaku datang bertemu dengan Rasulullah SAW ataupun dengan orang beriman yang lain, dia bersumpah, tapi dalam keadaan dia bersumpah itu sebenarnya dia menyembunyikan sesuatu. Dia bersumpah maknanya nak bantu Bani Qainuqa, orang Yahudi, hatta kepada musuh pun dia kata nak bantu, tapi bila mereka maknanya orang Islam datang untuk menyerang Bani Qainuqa ataupun Yahudi, kaum Yahudi yang lain, maka mereka tak tolong. Dalam peperangan Ahzab, Bani Quraizah. Jadi bila mereka menggunakan perisai syahadah ni, mereka ini tak boleh disentuh, ataupun kita katakan kebal. Jadi bila dia kebal, maka dia akan membawa masalah kepada orang-orang beriman. Kerana apa? Kerana mereka akan menjadi penghalang, fasaddu an sabilillah, di penghalang kepada orang-orang untuk fi sabilillah. Baik. Yang pertama, bila Allah Subhanahu Wa Taala gunakan fasaddu an sabilillah dalam Al-Quran disebutkan 3 kali, dan ketiga-tiga kali itu adalah cerita tentang orang munafik. Satu dalam surah ini, yang kedua dalam surah Al-Mujadilah ayat 16, dan satu lagi surah At-Taubah ayat 9. Fasaddu an sabilillah semua cerita tentang orang munafik. Kalau cerita orang musyrikin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut udilla an sabili, dilla yakni menyesatkan. Jadi kenapa Allah SWT sebut mereka ni menghalang? Kerana mereka ini adalah musuh dalam seniman. Mereka bukan datang daripada luar untuk menyesatkan, untuk keluarkan daripada orang daripada Islam, tidak. Mereka musuh daripada dalam. Jadi apa sahaja perancangan ke arah fisabilillah, kerana fisabilillah, sabilillah dalam konteks ayat ini adalah merujuk kepada Quran Kota Mekah
Walaupun sabilillah ni boleh difahami dengan makna umum, tapi nak sebutkan ayat dalam konteks sebelum daripada pembukaan kota Mekah, sabilillah itu merujuk kepada pembukaan kota Mekah, kan? Jadi apabila sikap mereka sedemikian, dari sudut contoh bila kerahkan kepada peperangan, sepatutnya lebih memudahkan bagi orang beriman dalam peperangan Uhud sebagai contoh, tapi mereka patah balik. Ia menjadi penghalang kepada ke arah strategi pembukaan Mekah. Banyak kisah yang mana mereka lah menjadi penghalang kepada ansabilillah. Jadi secara umumnya ini untuk menegakkan agama, makna khususnya itu sabilillah, maknanya jadi penghalang perosak kepada rancangan untuk ke kota Mekah. Baik. Saddu juga membawa makna la raghbata fihi. Jadi menunjukkan bahawa mereka tak ada keinginan pun, maknanya untuk berjihad fisabilillah. Jadi saya sebutkan sebelum ini, fasa sebelum Hudaibiyah, sekali lagi saya sebutkan, adalah fasa yang mana sesiapa yang mana masuk Islam, dia mesti terlibat dengan apakah struggle orang Islam pada ketika itu, iaitulah ke arah pembukaan Mekah. Dia tak boleh kita nak kata saya nak masuk Islam tapi saya nak solat, nak puasa, nak zakat saja. Kalau jihad tak mahu, tak boleh. Dia mesti bersama dengan, maka mereka Allah Subhanahu Wa Taala sebut tak ada keinginan tu. Fasaddu an sabilillah. Contoh saya bagi. Kalau hari ini ketika mana perang berlaku di Palestin, katakanlah orang yang mana lahir di Gaza, adakah bila dia lahir di Gaza, saya nak lahir di sini, saya hanya nak Islam, nak solat, nak puasa, nak zakat, itu saja yang saya nak. Saya tak nak terlibat dalam orang kata apa, dalam peperangan, dalam situasi jihad ini. Bukanlah semua mesti jadi tentera, tapi maknanya terlibat dalam jihad. Wanita terlibat dalam jihad maknanya dengan mendidik anak-anak dan sebagainya. Jadi mereka tidak ada pilihan untuk berada di tengah-tengah, ini berada dalam keislaman, dalam konteks yang selamat. Mereka mesti terlibat dalam jihad. Sebab itu kita akan melihat keimanan mereka itu ada persis sama macam apa yang berlaku pada zaman sahabat. Kita tak katalah sama, tapi ada kesamaan seperti mana para sahabat, kerana mereka hanya ada dua pilihan. Sama ada memilih masuk Islam dan turut bersama dalam perjuangan itu, ataupun bukan Islam. Dia tak ada tengah-tengah. Dia mesti bersama dengan perjuangan ketika mana memilih Islam. Dan itu menyebabkan mereka sentiasa makna iman itu semakin menaik bila Al-Quran dibacakan. Dan begitu yang berlaku kepada para sahabat. Baik. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ta'malun. Sesungguhnya sangat-sangat buruk perbuatan mereka itu. Sa'a ini menunjukkan kepada sangat-sangat buruk. Ma kanu ya'malun. Kanu ni maknanya apa yang telah mereka lakukan. Jadi kanu ya'malun ini kan sekadar merujuk pada ketika mana Abdullah bin Ubay datang kepada Rasulullah SAW, tak, tapi menunjukkan kepada apa yang telah semua mereka lakukan sebelum ini, perbuatan-perbuatan buruk mereka yang telah lama mereka lakukan. Contoh, mereka lari daripada peperangan, talam dua muka, bermuka-muka. Ini depan orang Islam tunjuk baik, kan. Talam dua muka maknanya berpihak dengan musuh, berpihak juga dengan orang Islam, dan lain-lain yang disebutkan dalam banyak surah yang lain, surah An-Nisa dan sebagainya. Jadi surah ini merumuskan balik tanpa perlu mendetailkan apa yang mereka lakukan, tapi nak menyatakan semua yang mereka lakukan itu adalah satu perbuatan yang sangat buruk. Kanu ya'malun. Jadi kita bayangkan, tadi saya sebutkan, surah ini dibacakan dan ia merupakan penghinaan kepada orang munafik. Dan adakah maknanya mereka mahu berubah?
mereka akan berterusan melakukan perkara rencana buruk mereka. Ya'malun, maknanya ya'malun ini berterusan. Bahkan mereka berterusan daripada dulu lagi, bila Quran dah sebutkan tentang buruknya keadaan sikap munafik tersebut. Berterusan melakukan perkara ya'malun. Kalau kita sebutkan ya'malun, ya'malun ini asalnya, biasanya amal ini dikaitkan dengan amal soleh. Ya. Dalam Quran dia ada beza di antara ya'malun ataupun amal dengan fa'al. Fa'al, yakni yaf'alun. Uh, secara ringkasnya, fi'al ni, perbuatan ni adalah merujuk kepada perbuatan yang berlaku sekali ataupun yang dilakukan tanpa berfikir. Jadi menunjukkan apa yang mereka lakukan, ya'malun, perbuatan yang berlaku berulang-ulang. Satu. Yang kedua, mereka berfikir. Maknanya mereka memikirkan bagaimana cara untuk rencana, yang saya sebutkan rencana itu, bagaimana untuk mereka memusuhi ataupun merosakkan Islam daripada dalam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala guna makanu ya'malun. Allah tak kata makanu yaf'alun. Apa yang telah mereka lakukan, yaf'alun, tak, makanu ya'malun, yang mereka telah dan berterusan lakukan. Dalam masa yang sama mereka berencana hal tersebut, bagaimana nak menjatuhkan, bagaimana nak menghalang orang daripada fisabilillah. Bahkan dalam asbabun nuzul ada sebut kan, bahawa dia merencanakan nanti kalau kita dah sampai ke Madinah, kita jangan bagi mereka makan, jangan belanjakan harta kita, jangan bagi mereka tempat, supaya mereka boleh keluar daripada tempat kita dan kita boleh ambil semula tempat kita. Sa'amakanu ya'malun. Always, ya. Baik, pengajaran ayat untuk 2 ayat hari ini, insyaAllah. Seseorang apabila dia dah ada posisi dan juga kedudukan dalam sesuatu bidang kerja, bidang ataupun kerja, apabila ada orang lain yang mungkin buat benda yang sama, maka dia rasa kamu ni takkan berjaya. Takkan berjaya. Maknanya dia tak boleh melihat orang lain berjaya. Dia akan menghalang daripada orang lain mendapat kejayaan yang sepatutnya dia dapat. Dalam konteks ni, Abdullah bin Ubay sepatutnya sebelum kedatangan Nabi dia menjadi pemimpin. Jadi bila Nabi datang, dia dah establish sebagai seorang pemimpin, kan? Bahkan nak dilantik pun bila Nabi datang maknanya membawa kejayaan dalam kepimpinan, dan dia tak suka benda tu berlaku. Maka apa yang dia boleh buat adalah dia ingin untuk sabotaj kejayaan orang. Ini banyak sangat dalam pekerjaan sebagai contoh. Bila sama-sama mungkin masuk dalam office, tiba-tiba ada kawan yang mungkin lebih perform daripada kita, nak naik pangkat, ada pula orang sabotaj kita pula baik dengan masker dan sebagainya. Dan benda ini berlaku, yang menyebabkan kita faham daripada ayat ni, perkara-perkara ni perlu dielakkan kerana ia termasuk daripada sifat orang munafik. Apabila kesetiaan kepada nama lebih penting daripada kerja, maka pasti akan ada masalah. Contoh, saya tak join kalau logo saya ni tak ada. Saya tak akan join kalau ada musuh saya. Jadi sepatutnya bila contoh kita dah establish dalam sesuatu pekerjaan, satu bidang, jadi dengan adanya kita, mungkin event, sesuatu program yang dilaksanakan itu akan lebih baik, disebabkan pengalaman kita. Contoh, kalau kita ni satu company ataupun NGO yang besar, ada NGO yang kecil nak buat program, jadi kalau ada bersama dengan kita yang dah lama, yang dah kenali, yang dah pandai buat event-event ni bersama ni, maknanya benda itu akan jadi lebih lancar. Tapi disebabkan kita punya kompetitor kita, kan, ada NGO yang lain dalam bidang yang sama yang join pada waktu tu, kita kata saya tak nak.
Jadi menyebabkan kita tak boleh bersatu. Masing-masing nak compete each other, bukan complete. Jadi kita nak, sebab surah Al-Munafiqun selepas surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah kita sebutkan mendatangkan ataupun ayat yang membicarakan tentang penipuan. Maka cara nak menyatu adalah dengan kepelbagaian yang kita ada, kita complete each other, bukan kita gain each other. Kita bukan compete, kita completekan. Kerana ada kelebihan, walaupun dia baru, mungkin kelebihan ada pada dia, tak ada pada kita. Maka kita belajari, kita sempurnakan. Kerana inilah yang kita perlukan dalam kerja-kerja Islam, iaitulah penipuan. Ini kumpul. Bahkan ada satu pula keadaan bila ada ada dua kumpulan bergaduh. Contoh kata agamawan bergaduh, masing-masing nak sebutkan dia yang lebih betul, yang ni kata dia yang lebih betul. Ini pergaduhan itu akan menyebabkan orang yang tak terlibat, dia akan melihat ni, kenapa orang agama ni asyik bergaduh je. Menyebabkan dia pun terhalang daripada kebaikan yang sepatutnya orang agama itu sampaikan. Kan? Maknanya tak apalah, malah nak ambil cara dengan orang agama gaduh je. Jadi rugi dari sudut itu memecah belah, kan? Bukan sekadar daripada kumpulan A, kumpulan B yang tak dapat manfaat daripada antara satu sama lain, kumpulan C yang duduk melihat itu. Maaf, terkeluar sekejap tadi. Tapi insyaAllah maknanya saya pun dah habis dah. Kita dah sampai ke 10 dah insyaAllah. Akan sambung pada ayat yang ketiga pada minggu akan datang insyaAllah. Jadi kita dah melihat dua ayat. Yang pertama yang tunjukkan Allah menyingkap keburukan orang munafikin ketika mereka datang bertemu dengan Rasulullah SAW, dan sesuatu yang bukan daripada hati mereka sendiri, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sebenarnya mereka berdusta. Dan kita dapat melihat kaitan ayat itu dalam situasi kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada sebarang bentuk perpecahan, dan mudah-mudahan umat Islam dapat bersatu dengan perbezaan yang ada. Bukan bersatu maknanya nak leburkan perbezaan, tidak, tapi bersatu dengan perbezaan yang ada, sebagaimana yang kita sebut dalam sebabun nuzul. Muhajirin dan juga Ansar boleh bersatu. Allah sebutkan kedua-duanya ada kelebihan dalam Al-Quran, tapi dakwah jahiliyah, masing-masing nak kata Muhajirin, Ansar, kan, itu yang maknanya yang ditegah, kan. Jadi mudah-mudahan ya benar, kan, perbezaan tidak maksudkan perpecahan, tapi ia adalah kepelbagaian yang kita boleh raikan bersama, insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Maaf ada sikit tadi. Wa bihadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.